zaman sekarang banyak orang present ataupun deliver information menggunakan animation ataupun dipanggil ada yang gunakan video lah. Jadi dua elemen tu memang sangat important, especially dalam trend sekarang sama ada you buat dalam animation ataupun you buat dalam video. Okay. Okay, so in order to create animation, kita nak buat projek animasi nanti untuk kita punya lab nanti, lab project which is kita buat dalam group. So you kena ada satu software yang boleh organize elemen-elemen dalam multimedia tu. Same apply dengan video kan, video editing. So kalau you nak edit video, you kena ada software dia lah. Okay. And in order to create animation, kita kena ada software, and software ni dia will integrate konten-konten dan function yang ada dalam kita punya komputer tu. And as a developer, you have to install authoring tools ni, so you can create konten yang dalam bentuk animation. Contoh yang paling mudah, zaman sekarang orang baca paper ataupun baca magazine menggunakan animated kan, dipanggil e-magazine ataupun e-newspaper. So bila you read benda tu dalam bentuk animation ataupun multimedia, so dia jadi macam dia punya experience tu seolah-olah macam kita baca buku betul lah. Itu dia punya goals dia lah untuk buat something yang previously dalam bentuk physical, for example buku, now kita nak present dalam bentuk digital lah, which is dalam bentuk animation. So in order to create animation punya project ni ataupun content, you kena ada tools dia lah. Kita panggil dia multimedia authoring tools ataupun software dia lah. So ada banyak software in the market, ada yang free, ada yang bayar, dan every software yang ada available in the market ni akan ada the same features lah. Dia kita boleh organize dan kita boleh edit, and of course kita boleh combine together. So same apply macam dalam video juga kan. Kalau dalam video kita ada banyak software in the market, so dia punya goals tu sama saja, untuk organize, untuk edit dan untuk combine menjadi video. And in order to make you punya animation tu ataupun software tu lebih nampak kreatif ataupun ada fungsi, so ada coding sikit lah. Dia kena ada coding sikit. For example, kalau awak main game kan, awak main game animation tu, awak tekan button ni jadi apa, awak tekan button ni jadi apa. Okay. So and ada setengah coding tu dia tak terlalu details lah, tak terlalu details. So but at the end you kena tahulah dia punya few codes untuk run benda-benda dalam kita punya animation project tu lah nanti. Okay, so kalau you tengok every multimedia authoring tools in the market, kebanyakannya dia punya benda dia adalah dia akan ada tools lah. Macam Photoshop ada tools dia kan. Kebanyakan software mesti ada tools untuk edit tu kan. And then kita ada produk, developer ni orang yang design tu lah, dan end user is a peoples ataupun the user of the kita punya animation tu. And bila we talk about authoring system ni, ada yang cara yang paling mudah ialah dia pakai template lah. Paling mudah dia ada template. So macam siapa pernah pakai Canva kan, so dalam Canva tu dah ada dah template dia. Last week kita belajar apa, Filmora. Filmora pun dia ada template dia. So benda-benda ni semua will help us untuk buat benda-benda lah, untuk buat kita punya project tu. So ada yang mulakan dengan templates kan. Templates, ada yang gunakan wizard ataupun pertolongan tu lah. Okay. Dan ada style lah untuk kita set up kita punya benda tu. So kita tengok dia punya konsep bila kita create multimedia project ni. So dia ada macam kita panggil dia relationship antara setiap objek-objek yang ada dalam kita punya multimedia. For example, bila contoh awak main Angry Bird.
You play Angry Bird, you tekan button ni, dia akan pergi ke mana-mana lah. Okay. So every object yang you klik tu, dia akan go to somewhere else. For example, awak tekan button exit. Bila tekan button exit, apa dia buat? Awak tekan button play, apa dia buat? Awak tekan button tempat, and then dia keluar lagi lah stage 1, stage 2, stage 3 dan sebagainya lah. So bila kita buat multimedia ni, kebanyakan most of the multimedia dia akan ada button. So button tu will create an event. So start over, go to back menu. So inilah button-button yang ada dalam animation kan. So itu kita akan tengok benda tu. Okay, so yang ni saya skip dulu. Kita tengok yang paling basic lah supaya awak boleh nampak yang ni. Okay, type of authoring tool. Yang ni awak kena salin lah. Okay, sambil dengar tu boleh salin lah. Okay, so type of authoring tool ni type of multimedia yang kita jumpa selalu. Dia ada 3 jenis. Number 1, cut and paste. Dia bukan cut and paste. Cut dan paste. Jadi kita baca e-book lah kan. Macam tu. Okay. Dia ada paste, dia ada yang gunakan cut, ada yang gunakan paste. Contohnya kita baca newspaper lah kan. Newspaper dia ada paste. Kalau kita baca buku pun dia ada paste dia. And kalau macam kita tengok budak-budak in the kindergarten, so bila cikgu nak ajar dia banyak gunakan cut kan. Tunjuk objek and then minta student ataupun children tu identify objek. Jadi dia gunakan cut lah, kita panggil flash cut. Okay, itu number 1. Jenis-jenis dah lah. Number 2, icon base. Icon base ni macam game lah. Macam game. You tekan button ni, jadi apa? You tekan button ni, jadi apa? So, bila you main game, ada banyak button. Ataupun you gunakan apps dalam handphone, so ada banyak button, dan every button akan ada dia punya event dia. Event maksud dia akan buat something lah. Dia akan buat something. So, kita panggil dia icon base. Icon base ni ada icon. Every time you tekan icon, dia akan lead kepada something. Okay, and number 3, time based tool. Time based tool ni dia popular dalam kalau kita buat periklanan lah. Contohnya macam you buka newspaper ataupun portal lah, portal newspaper, selalunya akan ada iklan-iklan kan. So iklan tu dia akan run lah. Dia panggil time based tool. So habis je iklan dia akan repeat balik lah iklan tu ataupun dia stop. Ini ni popular kalau kita tengok iklan-iklan animasi lah. Dia akan menggunakan time based tool. Okay, every authoring tools ataupun multimedia tools yang kita buat ni dia berbeza dia punya software dia lah. So kita akan tengok in detail one by one. So awak kena ingat lah type of authoring tools. Cut and paste, icon and object, and time based tool. So ada 3 jenis multimedia authoring tools yang you boleh buat. Untuk kita punya lab, kita akan pakai yang nombor 3 ni lah. So kita akan gunakan time based tool. Okay, now kita pergi yang number 1 dulu. So number 1 is cut and paste based tool. So cut and paste authoring system ni dia provide simple and easily understood metaphor for organizing multimedia element. So kalau kita tengok sekarang zaman pandemik ni banyak library kan. Selalunya library buat pameran kan. Library banyak buat pameran. So disebabkan kita ni ada kekangan, we can't go to the library waktu COVID ataupun waktu PKP. So library ni dia buat macam apa dia panggil sebagai digital punya pameran digital lah. Pameran digital, so dia menggunakan cut and paste tu lah. Okay, so card ni dia akan develop dan setiap card tu ada gambar dia dan dia letak dalam bentuk stack lah. So bila kita run dia akan berjalan lah. Okay, so dia ada link lah, dia akan link, kita link ke sini, kita link ke sana, ada button-button dia. Okay, contohnya inilah macam-macam ni, saya tunjuk another example. Ni contohnya flipbook ni. Pernah tengok kan flipbook ni? Okay, saya buka flipbook ni. Ini software dia lah, nama dia Flipbook.
Okay, so ini contoh lah. Kita tengok contoh dia. Ini dia punya contoh. So you can create digital book lah. For example, dia bagi satu contoh kat sini. Ini contoh. Okay, so zaman dulu magazine dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita panggil apa? Hard copy kan? Hard copy. But now kita tengok most of the magazine today dia menggunakan konsep flip book. So kita boleh flip lah, tekan tepi ni nampak. Dia ada bunyi siap kan? Seolah-olah macam you baca buku betul. Jadi you boleh zoom kat sini. You boleh baca lah, baca magazine. Okay, boleh zoom out. So boleh ni lah, boleh flip. Okay, nak pergi home balik, tekan sini lah. Ataupun thumbnail ni kita boleh nampak lah semua magazine-magazine yang kita baca ni. Okay, so ini kita panggil ni page lah. Sebab dia gunakan page kan. Dia gunakan page. Dia bukan macam PDF. Kalau PDF dia tak ada flip macam ni kan. PDF dia tukar page je kan. Yang ni dia ada animated. Dia ada multimedia sikit. Di mana kita boleh flip kita punya content tu. Okay, itu dipanggil sebagai panggil flipbook lah. Salah satu example untuk ni. Page based tool lah, dia menggunakan flipbook. So another example, yang ni kalau menggunakan konsep card. Contohnya, kita tengok Quizlet ni. Quizlet tak ada, saya kena ambil yang baru lah. Okay. Okay, ni Quizlet. So dekat Quizlet ni, dia ada dia punya ada hang sikit lah. Dia lambat sikit yang ni. So dia macam card lah kan. Kita tekan button ni, so dia akan pergi kepada card yang seterusnya. Macam kita ajar budak-budak tu kan yang gunakan card tu kan. So card ni A, B, C apa semua kan. Ni dia punya konsep dia macam tu. So teknik yang dia pakai ialah card tools lah. Card based tool lah. Yang tadi tu is a page based tool. So software dia adalah ni lah Quizlet lah. Quizlet ni nama software dia. So yang flipbook ni, so nama dia flipbook lah. So ini software, nama-nama software dia. So banyaklah you boleh download ataupun you boleh langgan dia punya software ni untuk buatlah elemen-elemen dalam card based tool ni. Contohnya awak nak buat pameran maya kan. Pameran maya tu inilah kena gunakanlah elemen-elemen ni untuk bagi you punya virtual apa pameran kita panggil apa? Virtual showcase. Ada yang buat showcase kan yang menggunakan secara virtual. Okay, ni another example untuk page base dia gunakan flip snack. Kita tengok flip snack macam mana. Tak keluar lagi. Ini flip snack, dia nampak sama jugalah. Dia sama lebih kurang macam flipbook. Okay, jadi kita boleh buat lah. Kita boleh buat buku. So kalau you tulis buku, you tulis magazine ataupun you buat apa-apa penerbitan, so you boleh gunakan this type of animation lah. Boleh gunakan software ni untuk develop your own content. Jadi dia dalam bentuk animation lah. Animation lah. So ada soalan untuk card based tools ni? Ini ada juga runref.com lah. Runref.com. Ini tadi ni yang saya tunjuk card ni. Dia guna macam tu lah. Jadi besar, saya pun tak tahu. Okay. Contoh macam flashcard. Okay. Ini contoh flashcard. So, bila kita nak ajar orang, kita boleh buatlah flashcard tu. Ini kita boleh preview. So, ini contoh-contoh yang dibuat oleh orang-orang sebelum ni lah.
Contohnya macam dia nak ajar style kan. So, dia boleh tengok lah. Nanti kita boleh buat macam tu. Contohnya macam kita nak buat quiz kan. Jadi kita boleh set lah. Dia akan jadi apa? Macam tu lah. Animation lah. Dia buat full screen. So bila kita tanya orang, apa jawapan dia, boleh klik jawapan dia kan. Okay. So dia dalam konsep flashcard lah, flashcard. So live code ni kena apps lah. You kena belajar coding sedikit untuk buat apa dipanggil animation lah dalam bentuk information lah, untuk information. Okay, so ada soalan untuk yang the first one, cut and paste. Dia based on linking object kepada page ataupun menggunakan cut lah. Ini dia punya example dia, dan apa dia punya kegunaan dia lebih kepada e-magazine ataupun e-newspaper, dan ada juga yang menggunakan dalam bentuk flashcard lah untuk teaching dan learning. Teaching dan learning. Okay, ada soalan untuk yang the first one? Selalu tengok kan? Selalu tengok benda tu. Tak silap saya, library banyak dia gunakan konsep macam ni. Dia buat virtual tour. Virtual tour panggil lah. Okay, so yang the second one, dia dalam kategori icon based. Yang ni kalau siapa yang main game ni tahulah. Dia menggunakan icon lah. Especially game dalam bentuk apps kan. Ataupun apps mana tu. So dia ada icon base lah. Jadi icon base ni dia kena ada coding sikit lah. You kena buat coding sedikit. Because you kena button ni kena apa coding dia, button ni apa coding dia. Selalunya kita akan gunakan flowchart lah untuk tengok dia punya flow dia. And with icon based program, you can use symbol dalam flowchart scheme. Each icon represents particular event. Ini contoh dia lah. Contoh dia, kalau you tekan button ni pergi mana dulu. Lepas tu you tekan button ni pergi mana dulu. So dia ada branching. Branching. Okay. So contoh macam siapa pernah main game Angry Bird lah. Contoh. Ke budak dia main game Angry Bird. Macam tu. So bila you buka game dia ada level lah kan. Dia ada level-level dia ni. Jadi awak tekan button 1 dia pergi mana. Awak tekan button 2 dia pergi mana. Awak tekan button, nak tekan button 11 kena complete dulu yang semua. Jadi every single icon ni dia ada dia punya codes dia tu ataupun coding dia tu. So you kena buat. Okay, so ini sebelah ni sama juga. Dia ada button option, dia ada button resume, dia ada button restart. So each button ni you kena ni lah, you kena run dalam codes. So nama software dulu dipanggil Macromedia Autoware. Tapi sekarang dia dah combine together dengan Adobe Animate. Adobe Animate lah. Kalau ikut dalam lab, kita memang nak pakai Adobe Animate. Okay, memang kita nak pakai Adobe Animate. Tapi problem kita ialah software tu. Macam mana kita nak dapatkan dia? Ni Adobe Animate lah. Macam mana kita nak buat animasi yang simple. So Adobe Animate ni dia nak buat macam ni. Kita akan pakai Adobe Animate lah, icon base ni. Kita boleh gunakan Adobe Animate lah. So previously dipanggil Macromedia Autoware ataupun Macromedia Director. Dulu nama software tu macam tu. But Macromedia ni dia jual dia punya software ni kepada Adobe. Jadi Adobe beli dan brandkan menjadi Adobe Animate. Dalam Adobe Animate ni dia adalah untuk kita belajar nak draw dan kita nak buat animasi ya. Okay, semua ni kita akan buat dalam lab. So insya-Allah kita tengah cari the best software untuk kita pakai. Okay, so itu icon base. So icon base dia punya advantages dia, dia kita boleh nampak flow dan dia punya branching. So branching maksud dia inilah daripada 1 nak pergi 2, 2 pergi 3. So dia ada dia punya flow dia lah. Dia punya peringkat dia, level-level dia tu. Kalau main game tahu kan, nak masuk level 3 kena pergi 1 dengan 2 dulu. So dia gunakan icon base. So nama software Macromedia Autoware atau
Macromedia Director. Dulu nama dia Director. Okay, number 3. Time based tool. Okay, time based tool ni software yang sesuai untuk kita deliver information. Sebab dia ada bermula dan dia ada last. Dia lebih kurang macam video juga. Kalau video dia format MP4 lah. Tapi kalau macam animation ni dia tak format MP4, dia format SWF. So macam ada kita tengok website tu, contoh saya try buka website The Star lah. Sebenarnya The Star ni dia ada banyak iklan lah. The Star. Bila you buka The Star, kadang-kadang you nampak ada iklan kan. Ni iklan ni. Ni nampak tu. Dia bertukar-tukar kan. Ni. Ini semua ni animation lah. Bukan video ni, animasi. Okay. Sebenarnya iklan lah. Ni. Ni contoh. Bukan, ini video. Okay. Ni animation. Turun bawah ni pun kadang-kadang you jumpa lah. A few animation lah. Dalam dia punya website ni. So, benda-benda ni semua dia dalam bentuk animasi. Nampak ni. Bukan video lah. Sebab apa dia orang tak letak kat video? Dia orang tak letak video sebab lambat. Saya tak boleh save. Sebab dia jadi save image. Dia dalam format GIF. Dia jadi dalam format GIF. Which is animasi lah. Ini pun sama. Nampak OpenDay dia dah tukar lah kan. Congratulations. So, benda ni semua dia dalam format animasi ya. Ataupun dipanggil yang kita belajar ni lah. Time based tool. So, dia ada time dia. Okay, so time based tool ni best untuk kita buat message lah. Buat message sebab dia ada mula dan dia ada akhir. Adalah 10 saat, 20 saat, 30 saat. So tengoklah animasi yang kita buat tu kan. Okay, so dia punya konsep dia macam movie juga. Dia mula, habis, lepas tu dia repeat balik. Dia repeat balik So, in order to create this kind of animation, kita akan gunakan software yang nama dia Director dengan Flash. Ini yang saya cakap tadi tu. Dia kombinasi of Director dengan Flash. Bila dah combine together, jadilah Adobe Animate. Dulu, dia asing. Adobe Director dengan Adobe Flash is two different software. But now Adobe dah cantumkan dua-dua tu jadi satu software nama dia Adobe Animate. Ni kat sini. Okay, dia punya inilah dah combine together dia jadi macam tu. So, ni yang zaman dulu lah. Zaman dulu, packaging zaman dulu, Adobe Flash dan Adobe Director. So, sekarang dah jadi Adobe Animate lah. Okay, so Macromedia Adobe Director ni dia kegunaan dia untuk kita buat coding lah. Kita buat coding, contohnya ada button-button tu bila you tekan jadi apa. You tekan button start, dia start. You tekan button stop, dia stop. You tekan button repeat, dia akan repeat. So, dalam benda ni kita akan masukkan lah dia punya shape-shape tu nanti dalam lab. Dan kita akan masukkan sedikit scripting language. So dia coding yang simple-simple lah, bukan yang banyak-banyak. So untuk kita create button yang ada fungsi dulunya kita akan buat play, start, repeat dan sebagainya lah. So Adobe Flash yang ni yang kita akan gunakan dalam lab. So saya tengah dapatkan Adobe Flash yang terakhir lah, CS6 ataupun CS3 Dia punya problem ni dia nak run dekat komputer tu. So dia ada problem sikit. Sebab komputer baru ni, for those yang ada komputer baru akan ada masalah sikit lah untuk run. So sebab I try to give portable lah macam Adobe Photoshop juga supaya you all boleh run software ni masuk dalam komputer lah. So ni contoh dia lah Adobe Flash. Dia macam video juga kan, dia ada timeline dan dia ni adalah dia punya preview screen. Jadi kita akan susun lah benda apa ni benda apa, kita try run dan dia akan berlaku lah animasi dia kat situ. Ini kita akan buat dalam lab nanti. Ini yang lebih complicated lah. Kalau tengok dia ada timeline dia dan dia ada lah animasi yang berlaku. Dan kita tekan play, so dia akan run lah animation tu. Ini contoh kalau tak gunakan Flash lah. Ini dia gunakan HTML Maker. So dia buat lah. So kita akan create, kalau nak gunakan animation, kita boleh buat macam ni lah. So dia ada time dia kan. Mula macam mana, berakhir macam mana. Okay, so this is example dipanggil yang tadi lah. Apa?
time based tool lah, time based tool. So time based tool ni maksud dia ada time dia. Dia mula, lepas tu dia habis. Kemudian dia repeat balik. Okay, tu example dia. Kalau you all tak boleh buat dalam bentuk Adobe Animate, so boleh gunakanlah software-software yang ada dekat pasaran kan. Ada banyak software dan tak silap saya Canva pun dah ada dah. You boleh animate kan you punya gambar ataupun benda-benda yang you nak buat dalam bentuk multimedia lah. Okay, so ni cross platform. Cross platform means kalau you gunakan Mac dengan Windows, so macam kita belajar dalam chapter sebelum ni, bila you create project, ada yang buat pakai Mac, ada yang buat dalam Windows. So make sure bila you gunakan text, so text tu dia betul lah dekat dua-dua tempat. So kita panggil dia apa? Text substitute lah. So dia akan gantikan. Okay. So outline dengan shadow, kalau you gunakan Mac dia tak boleh. Dia tak boleh ya. Sebab Windows ni dia buat outline dengan shadow, tapi Macintosh ni dia tak support. Jadi kalau kita buat dalam Windows and then you hantar kat kawan yang menggunakan Macintosh, so kawan awak tak boleh tengok lah outline atau shadow yang you buat. Sebab Macintosh ni dia tak compatible lah dengan teks yang ada outline ataupun shadow. So itu you kena hati-hatilah, especially if you working with two different platform. Contoh macam dekat office you gunakan Mac, kat rumah you gunakan Windows. Jadi dia ada konflik sikit lah dekat situ. Okay, ini dia punya summary dia. Ada 3 jenis multimedia authoring tools yang you boleh apply bila you nak menghasilkan multimedia project nanti. So ada cut and paste, ada icon based ataupun event driven, dan ada satu lagi time based. Untuk kita punya project kita akan pakai yang 3 ni. Time based ni ya, time based ni. Software yang kita akan pakai sama ada Adobe Animate ataupun Adobe Flash. Okay, so itu dia punya summary untuk topik ni. So ada soalan so far untuk animation punya topik ni? Multimedia authoring. Authoring tu menghasil lah, author kan, menghasilkan multimedia tools, maksud dia software dia lah. Software yang kita guna untuk menghasilkan multimedia ataupun animation lah, animation. Okay, ada soalan? So make sure buat catatan lah. Type tu penting. Selalunya dalam test ataupun exam nantilah, final exam nanti, memang favorite lah. Memang dia akan keluar soalan 3 jenis ni lah. 3 jenis type of authoring tools ni. Jadi you kena tahulah ciri-ciri dia. Kalau cut, apa ciri-ciri dia. Kalau icon base, apa ciri-ciri dia. And kalau time base, apa ciri-ciri dia. Jadi you kena tahu benda-benda macam tu. And you kena tahu juga software-software yang related dengan jenis-jenis dia tu. Jadi saya dah buat summary lah dekat sini. Okay, ini dia punya summary dah, software dan kegunaan dia lah. Kegunaan dia. Okay, so ada soalan sebelum kita break? Tak ada, sir. Okay, so kalau tak ada, kita break lebih kurang dalam 15 minutes. So you all boleh semayang dulu, siap-siap. Kita sambung pukul 5 lah. Pukul 5 kita start balik. At the meantime, you all boleh sign dulu attendance. See you again pukul 5 lah.